السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kita sudah berada pada 22 Ramadan. Berarti kita menghampiri hari-hari akhir di dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Menariknya, pada malam ini, malam 23, bersamaan dengan malam Jumaat. Pertama, dia malam ganjil. Yang kedua, dia malam Jumaat. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menukilkan pandangan di kalangan ulama bahawa sekiranya jatuh malam ganjil itu pada malam yang bersamaan dengan hari Jumaat. Malam ganjil tu dia jatuh malam Jumaat. Kalau malam genap tak kira lah, tapi dia kira malam ganjil tu kebetulan Jumaat. Besar kemungkinan di kalangan ulama menyebut bahawa kebarangkalian untuk malam itu berlakunya Lailatul Qadar adalah sangat besar dan sangat diharapkan. Apa tujuan saya sebut hal ini di awal durus kita tengah hari ini? Saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan agar kita tak lalai dan tidak cuai untuk mengambil kesempatan dan peluang yang mana malam ini ialah malam 23, dikuatkan lagi, dikukuhkan lagi dengan malam ini ialah malam Jumaat. Yang boleh jadi besok ialah Jumaat yang terakhir, boleh jadi. Jadi saya mengingatkan diri saya, oleh kerana ada kaul di kalangan ulama
seperti yang disebut oleh Ibn Rajab, maka sewajarnya kita yang sedang berusaha mencari, meraih dan mendapatkan kelebihan, kebaikan apa yang dijanjikan pada malam Al-Qadar itu, jangan main-mainlah dengan malam ni. Mana-mana masjid yang kita tahu membuka pintu untuk kita tahajud, malam ni sebolehnya kita jangan tidur. Tidur sekejap. Lepas pada tarawih tu kita tidur sat, kita bangkit seawal mungkin. Sebab tuan-tuan, tidur ni kita boleh tidur lagi 3-4 hari akan datang. Peluang untuk kita berehat ni masih ada. Kalau kita tak tidur malam ni, minggu depan kita boleh tidur, bulan depan kita boleh tidur, insya-Allah peluang masih ada. Tapi kalaulah malam ini berlakunya Lailatul Qadar dan kita tidak bangun pada malam ini, kita tak menghidupkan pada malam ini, dia tak mari dah pada malam-malam yang akan datang. Jika kita lalai pada malam ini, takdir Allah dia berlaku pada malam ini, sangat rugi. Mudah-mudahan tuan-tuan pada waktu-waktu hari ini kita rehat. Yang mana ada masa nak berehat, dia berehat. Kerana malam ini dia akan berjaga untuk cuba mendapatkan malam Al-Qadar. Dan kalau boleh 25 nanti pun sama, 27 sama, dan kemuncaknya 29 Ramadan. Kita ada lebih kurang 3 hari saja lagi untuk apa yang dikatakan dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar ni dia ada 3 maksud. Saya mukadimah sikit lah sebelum kita bincang apa yang saya nak sebut. Pertama, Al-Qadar, Lailah maksud malam. Kita selalu sebut 2 kali, malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Lailah tu maksud malam, lail. Jadi bila kita kata malam Lailatul Qadar, kita sebut 2 kali lah malam tu. Malam, Lailah, malam Al-Qadar. Qadar. Al-Qadar dia ada 3 makna. Semua berkait. Al-Qadar dengan maksud mulia. Al-Qadar dengan maksud, kalau kita nak translate, nak terjemah, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Sebab apa malam tu mulia? Malam itu diturunkan Al-Quran, malam itu turunnya Jibril, malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukannya melebihi daripada 1000 bulan. So kalau orang kata malam Al-Qadar itu apa dia? Lailatul Qadar itu apa dia? Malam yang sangat mulia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Qadar dengan maksud sempit, sesak. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Perkataan yang digunakan qadar. Dan sebahagian manusia itu kami menguji mereka. Wa ammal insanu idza mabtalahu, kami menguji mereka dengan kami menyempitkan rezeki mereka. Quran guna perkataan apa? Faqadara alaihi rizqah. Sempit. Kenapa malam tu dinamakan malam sempit dan sesak? Kerana sempit itu merujuk kepada ramainya malaikat yang turun. Jadi malam Al-Qadar itu malam yang sesak,
malam yang sempit. Sesak dengan apa? Sempit dengan apa? Sempit dan sesak dengan ramainya malaikat. Sebab itu pagi malam Lailatul Qadar tu malam, pagi subuhnya dia redup kerana malaikat tutup matahari. Dia naik balik ke langit, dia terbang balik naik ke langit. Jadi oleh kerana terlalu ramai, dia tudung, dia tutup matahari tu, dia jadi redup. Itu maksud dia tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok pagi tu redup tu, jadi ya. Pasal malaikat malam dia turun, kita tak perasalah kan. Tapi waktu dia naik tu, Nabi kata dia ditutup. Dia tutup pagi tu jadi teduh. Ada matahari bukan tak ada. Tapi dia tertutup, terlindung dengan ribuan malaikat yang naik ke langit. Setelah malam itu mereka turun ke dunia. So malaikat turun, kita tidur cantik. Sebab itu kita nak ambil peluang tu. Di kalangan salaf, di kalangan sahabat, mereka kurang tidur pada malam-malam akhir. Dan yang terakhir maksud qadar apa? Tadi kita yang pertama qadar dengan maksud mulia, qadar dengan maksud sempit, sesak, qadar dengan maksud takdir. Jadi dia ada 3 makna. Jadi bila kita kata Lailatul Qadar, ia adalah malam Tuhan menulis takdir manusia. Kata Ibnu Abbas, malam tu Tuhan tulis umur kita, mati kita, rezeki kita, sakit demam kita, haji kita, tahun depan macam mana nak jadi kat kita, dia tulis malam tu. Surah Ad-Dukhan ayat 5. So tuan-tuan, saya sebut ini kerana kebetulan hari ini hari 22, malam ni malam 23. Wake up, bangun, jangan lalai. Baik, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dalam durus Ramadan kita, insya-Allah kita ada satu lagi minggu depan, last Khamis, sebelum kita selesai bulan ni. Maknanya ini second last lah. Minggu depan ada satu lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam juzuk 22, inilah hari inilah, hari ini hari 22, juzuk 22. Kalau kita tengok dalam juzuk 22, di dalam surah Fatir, dia ada 2-3 surah dalam tu. Dalam juzuk 22 ni ada surah apa lagi? Selain daripada surah Fatir, dia ada surah Yasin. Dia ada surah Al-Ahzab. Dia ada Al-Ahzab, dia ada Yasin, dia ada Fatir. Tapi kita tak adalah nak ulas semua, tapi saya nak ambil tentang Fatir. Surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat nombor 32. Juzuk 22. Hari ini 22 Ramadan. Dalam ayat 32, Allah cerita manusia yang beriman, hamba dia ada 3 jenis golongan. Kita ni masuk salah satu lah. Dia tak ada nombor 4, dia ada 3 ya. Sama ada nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Dia tak ada nombor 4, tak ada nombor 5. Salah satu daripada 3. Surah Fatir ayat 32. Quran kata di kalangan hamba Allah ni dia terpecah kepada 3 golongan. Kita, saya, tuan-tuan duduk salah satu lah. Dia tak ada nombor 4. Nombor 1 pun bukan, nombor 2 pun bukan, nombor 3 pun bukan. Hang duduk nombor apa? Aku duduk nombor 4, tak ada. Dia takat 3 ya. Lain daripada tu dia masuk dalam hak yang tak beriman tu.
So di kalangan orang beriman ni, dia ada 3 golongan, dia ada 3 peringkat, dia ada 3 jenis, 3 bahagian. Yang pertama, Quran kata apa? Quran kata faminhum zalimun li nafsih. Ni yang paling teruk lah, paling bawah, low class, rendah ni. Zalimun li nafsih, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Pok ni pok mana? Ni golongan mana ni? Ahli tafsir kata, pok ni orang yang jahat dia lebih banyak daripada baik, dan tapi bila dia buat jahat, dia bertobat. Tapi kalau timbang, jahat banyak, baik kurang. Kita buh macam inilah, 70 jahat, 30 baik. Tapi bagusnya apa? Bila dia buat jahat, dia reti bertobat. Tapi dia panggil zalimun li nafsi, yang menganiaya diri ke diri. So golongan yang pertama daripada umat ini, min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami, mereka yang terjatuh ke dalam perkara yang muharramat, munhiyat, perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang, dosa, maksiat. Depa ni memang kaki maksiat, kaki dosa, tapi ada juga baik. Bukan tak ada, ada juga. Tapi jahat tu lebih, buih tu lebih. Tapi di kalangan hamba Tuhan, Allah kata min ibadina. Depa ni umat hamba aku. Depa ni orang Islam. Ada tak puak ni? Ada. Mungkin kita boleh kata yang semayang tak puasa, puasa tak semayang buka aurat, puasa tak bayar zakat. Dia macam itulah. Tapi nak kata jahat semua, nak kata kafir tak, ada juga buat. Tapi kadang-kadang malah, balok, penyegan, dia jadi pok tu. Jadi kita jangan heran tuan-tuan. Pagi tadi saya pergi ceramah dengan geng dadah, penagih dadah. Tapi mereka ni penagih yang dalam proses pemulihan. So mereka ni nak keluar daripada ketagihan dadah tu, mereka akan makan metadon. Metadon ni dia bukan, dia mungkin dadah lah. Dia sehari kena makan, dia kena pergi klinik, dia kena pergi ambil metadon tu, minum. Dia bukan cucuk, dia kena minum. Saya tanya, ni bulan puasa makan ke apa? Nak puasa. Puasa mai pada makan ke apa? Kita makan sok. Dia mangkit tu, kena makan tu dululah, makan sok. Kena tu, dia bagi tu ada dos dia, kena tu. Kalau tak makan waktu sok, dia kata kalau tak makan waktu sok, nak kena tengok iman lah. Maknanya kalau lah tak mangkit sok ke, ataupun mangkit sok tak minum, benda tu pergi ambil siang, tapi tak boleh minum terus, dia kena tunggu waktu sok. Waktu sok kena satu dos, tahan lah. Dia nak bagi ni, nak bagi kita kontrol kita punya addiction tu, ketagihan tu. Tapi saya puji mereka ni, bagusnya apa? Mereka telah bertarung untuk keluar daripada najis dadah tu, ketagihan dadah tu, dengan rawatan diri mereka. Bukan senang tuan-tuan. Kita buat kelas pukul 9, tuan-tuan boleh bayang, pukul 9 pagi buat ceramah. Mereka boleh main ramai tu. Main kadang-kadang kita tahan ni, mangkit ke, duk mangkit ke, duk tidur hari ni. Jaga. Tapi saya nak habang, manusia kita akan ada sisi gelap, sisi negatif. Kita adalah pendosa. Siapa di kalangan kita ni yang mengaku suci, tak ada dosa? Mustahil. Cuma yang membezakan kita ialah kadar dosa yang kita buat.
Jika kita nak ukur satu orang itu bersih daripada dosa, suci daripada dosa, maksum daripada dosa, tak ada. Sebab itu Quran kata mereka ini hamba aku, mereka ini Muslim, tetapi zalimun li nafsih. Mereka apa? Mereka menganiaya diri mereka. Ulama kata mereka ini ialah golongan yang beriman kepada Allah, Muslim, tetapi pada masa yang sama mereka terjerumus ke dalam dosa. Pasal itu tuan-tuan, untuk kita Ramadan ni peluang nak basuh dosa kita. Dan kita puji ya, bila kita tanya puasa tak? Dia kata alhamdulillah kami puasa. Hebatlah. Dan saya kata selalu bila habis kuliah saya akan kata kepada mereka ni, ingat satu benda. Kita pun sama tuan-tuan, bukan depa ya, kita kena ingat satu benda. Tuhan mengira dan mengambil keputusannya di atas amalan yang akhir kita buat. Sebelum mereka balik tu, saya kata yang tu lah. Saya kata Tuhan, dia ambil hak last, dia tak ambil hak awal. Pasal tu tuan-tuan tengok Ramadan. Ramadan ni yang Lailatul Qadar Tuhan tak awal ke Tuhan tak ujung? Kita kadang-kadang tuan-tuan, dalam hidup kita permulaan dah tak semestinya cantik. Tapi penghujung tu yang menentukan. Allah dia nak letak awal boleh, dia nak letak tengah boleh, dia nak letak hujung boleh. Tapi Lailatul Qadar dia letak hujung. Kalau orang tu pulun awal, hebat awal, 10 awal tu dia mantap, dia kemas, tapi kalau akhir tu dia cuai, dia terlepas. Situ tuan-tuan, perjuangan kita ni masih ada seminggu lagi. Kita ada seminggu lagi. Banyak hari tu untuk kita lawan. Baik. Kemudian Quran kata apa lagi? Quran kata wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua ialah muqtasid. Apa dia? Satu zalimun li nafsih, yang jahat, dosa, maksiat, buruk lebih banyak daripada baik. Tapi pok ni, tuan-tuan tahu tak, kalau dia mati, chances dia masuk syurga besar lah. Pasal apa? Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Bukan hak muqtasid ni, hak zalimun li nafsih ni. Di kalangan ulama dia sebut apa? Golongan yang zalimun li nafsih, yang menganiayai diri mereka, menzalimi diri mereka, melakukan dosa yang banyak daripada kebaikan untuk mereka masuk dalam syurga, harapannya besar kerana agak-agak tuan-tuan duk mengaji lama, duk dengar macam-macam ni, agak-agak apa boh nak bagi mereka masuk syurga. Geng jahat banyak ni, geng hak dosa besar ni, hak geng kaki ni ni, hak geng macam-macam ni. Kalau kita tengok hang ni kalau mati pun aku ingat harus lah. Kita pun kata, geng bahasa kita lah, rebuih tak empuk lah, jenis juruh ayam daun keladi lah. Depa ni kalau mati, janji iman ada. Kita bacalah hadis kan. Setuju tak? Depa ni agak-agak apa benda nak tolak depa masuk syurga. Nabi yang janji. Nabi kata apa? Siapa yang buat dosa besar daripada umat aku akan tolong dia dengan syafaat aku. Syafaat. Jangan lupa. Nabi kata syafaati li akabir min ummati. Syafaat yang aku ada ni aku taruh untuk nak tolong umat aku yang geng kaki dosa besar ni. Esok nak timbang lepas masuk syurga tak boleh, syafaat mai tolak pi masuk. Nampak? Baik. Kemudian dalam Quran ni dia kata golongan yang kedua, kemungkinan tuan-tuan dan saya juga masuk dalam golongan ni. Golongan mana? Wa minhum
muqtasid. Yang ni yang kita duk nampak banyak kita lah. Apa dia? 50 baik, 50 jahat. Yang ni dia panggil seimbang dunia akhirat. Pagi mungkin nampak di masjid, petang mungkin nampak di kelab malam. Mungkin. Dia balik mayang asar, kita tanya, "Oi, nak pergi mana?" "Kalau ni kedai kok nak tutup lah, takut tak ada ni." Main mayang lu. Yang ni tuan-tuan, dia apa? Kira bagus lah. Ni orang kata dunia dan akhirat. Dunia dia tak tinggal, akhirat dia tak tinggal. Muqtasid. Habis tengok forum perdana, dia tengok pula kuch hotahe. Habis tengok musabaqah, dia tengok pula gusti. Yang ni muqtasid. Kira okey lah. Tadi dia tengok dah musabaqah. Habis musabaqah dia tak tengok gusti pula. Orang pakai lock dalam tu kan. Zikir dia astagfirullah, 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 astagfirullah. Lepas tu sekali lagi, aku dengar beranak pula tak ada pok anak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia seimbang. Mengata pun mengata, berzikir pun berzikir. Dalam duduk berzikir dia mengata, yang ni payah. Yang ni kita nak boh lah neraka pun kita tak tahu. Dia seimbang. Mau kata, tuan-tuan, di kalangan ahli tafsir, dia kata apa? Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal apa yang ada orang jahat banyak, baik sikit, ada yang jahat sama banyak dengan baik, tahu pasal apa? Pasal asasnya iman ni dia turun ke dia naik? Dua-dua. Dia turun dan naik. Ada orang pagi dia naik, lepas subuh, lepas mayang, lepas baca Quran, bulan puasa ni naik saja, meter duk naik lah. Tuan-tuan tengok raya pertama kan? Pasal tu raya pertama dia raya subuh ni, subuh apa ni lohor, subuh, zuhur, asar, maghrib. Pasal tu ada setengah masjid kuliah subuh, tazkirah zuhur, kuliah asar, maghrib ya tak ada, seorang nak makan. Lepas tu tazkirah tarawih. Orang duk ada di dak masjid ya. Macam tengok raya pertama. Cuma raya kita. Kena pula kebetulan kalau jatuh hari Jumaat raya, kalut kita. Dia tetap mayang ini abang. Raya. Mayang apa? Raya. Mayang banyak dah bulan puasa itu. Mayang siap-siap. Manusia ni dia, Al-Imamul Muzani dia ada sebut satu perkataan menarik. Dia kata apa? Wal mu'minuna fil iman yatafadaluna bis salihil a'mal. Dia kata manusia ni, kata Al-Muzani, dia kata manusia ni yatafadalun. Dia tak ada pada satu darjat, dia tak ada pada satu maqam. Dia tak duduk pada satu level. Dia ada tingkatan dia. Pasal itu kita ada mukmin, kita ada muttaqin, kita ada apa lagi? Fasik. Fasik tu muslim tapi fasik. So kita yang duduk mana? Zalimu li nafsih ke? Atau saya ni 50-50 ustaz, muqtasid pun okey lagi. Pasal nanti ni ada satu golongan yang bila Allah timbang dia sama baik kan, fa amma man thaqulat wa amma man khaffat. Ada yang berat, ada yang ringan kan. Ada satu pok lagi dia sama berat. Ashabul a'raf. Sama berat. Muqtasid. Pok ni nak pergi syurga tak boleh, pasal jahat ada. Nak masuk neraka baik ada. Dia jadi balance. Balance ni dia nak masuk syurga kena jahat lebih. Nak masuk syurga kena baik lebih. Nak masuk neraka kena jahat lebih. Yang ni tak boleh dia sangkut, pasal dua-dua sama. Allah Ta'ala akan uji dia bah. Dan akhirnya dia masuk syurga, rahmat Allah. Tak apalah, tapi saya nak bagi tahu ya, muqtasid. Pasal iman. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman kita ni dia boleh naik. Masa kita naik, kita mungkin muttaqin, mungkin kita
buat amalan, mungkin kita hebat, mungkin duk pahala, tapi masa kita turun, tuan-tuan tengok mudah ya. Naik bila? Masa kita puasa ni naik. Turun bila? Turun tuan-tuan tengok masa buka. Buka awal. Buka tu sunnah dah awal. Kita ni jangan lewat ni, buka ni sunnah. Tapi maghrib pukul 8 suku. Dekat-dekat Aisyah. Tang semayang awal dia tak ada, tang berbuka awal dia ada. Iman. The best group yang paling a'la apa dia? Wasabiqun bil khairat. Golongan yang bersegera di dalam melakukan apa? Kebaikan. Di kalangan ahli tafsir, dia kata nak mudah faham macam ni. Zalimul li nafsih, dia buat benda yang wajib, hak sunat dia tak buat. Dalam masa yang sama dia buat jahat, dosa. Dan hak wajib ni pun tungin terbalik. Muqtasid, hak buat wajib, sunat tak buat. Ni lagi mudah kita nak kenal, lagi mudah kita nak klasifikasi, lagi mudah kita nak kelaskan. Zalimul li nafsih, hak sunat ni memang tak ada dalam kamus lah, memang sunat ni tak ada hari lah. Hang habaq sunat memang aku tak buat ah. Hak wajib pun kadang-kadang ada on off. Hak wajib tu on off. Hak jahat, jahat ni kira kerak lah. Tu zalimul li nafsih. Muqtasid yang pertengahan, wajib komplit, lengkap. Hak sunat dah. Lohok. Asak. Hang tak ada cerita ba'diyah ke, qabliyah ke, muakkad ke, ghairu muakkad ke, apa ke, sunat memang dah. Muqtasid. Ada geng ni? Ada. Ramadan ya, hang tak ada cerita lah Syawal ke 6 ke 7 Syawal ke 8 Syawal ke. Hak Ramadan ni pun gagah. Dia kata kita bagusnya lepas daripada puasa Ramadan ni kita buat puasa 6 Syawal pula. 6 tu wajib ke sunat? Sunat tak apa, ambil fikir depa. Dia kira dia nak kenal puasa ni pun tunggu Isnin Khamis ni tak payah dua habaq lah, Asyura ke apa, Ra ke apa, Muharram ke, Zulhijjah ke apa, puasa tak payah, Tasu'a ke apa tak payah. Dia Ramadan ni. Tu pun sabit wajib. Tapi zalimul li nafs sabiqun bil khairat, puak mana sabiqun bil, the best ni puak yang wajib tak payah duk kira lah. Wajib ni memang A lah, sunat komplit. Sunat pun macam wajib tu bagi dia. Subuh 2 sebelum, 2 wajib. Zuhur 4. Asar walaupun tak muakkad 2, 4. Maghrib 2, 3, 2. Kira tak payah doa. Jangan duk cerita yang mayang sunat. Dia kira nak makik buat. Habis tarawih buat pula tahajud. Habis tahajud tutup pula witir. Habis saja raya pertama, masak terus dah untuk sahur esok. Puasa 6. Orang duk kira ni esok nak pergi beraya mana? Dia tak kira dah beraya mana. Dia kira esok nak puasa 6 lah. Oh, yang ni sabiqun bil khairat, bersegera dalam buat kebaikan. Orang tanya esok kita nak raya mana? Minta maaf esok saya nak start dah puasa 6. Allah. Kita puasa 6 tu pun hak sehari lagi tu terlajak masuk bulan depan lah. Dan 5 ya. Tanya bini dia, esok 1 bulan Syawal, esok 1 Zulhijjah dah. Allah, dia tak dan aku. Dan 5 sabiqun bil khairat. So tuan-tuan, kita boleh ukur kadar iman kita pada golongan yang mana. Quran kata 3 ni ya. Mudah-mudahan apa yang saya sebut pada tuan-tuan ini juga nasihat untuk diri saya. Gelaran, panggilan, apa semua tu tak melambangkan apa-apa. Dia balik kepada amalan kita. Mudah-mudahan Allah rahmat saya, Allah rahmat tuan-tuan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.